sama di mana mobiliti beliau pun cukup tinggi. Ya benar, ini adalah pertempuran yang kedua, peluang terakhir untuk pasukan Lunatics mendapatkan mata seri satu sama ataupun mereka akan dimamah terus oleh pasukan SMG. Clean sweep dan kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Jamah Mr. Potato dulu sebelum kamu. Ayo kita saksikan sambil-sambil Lunatics menentang dengan pasukan SMG untuk perlawanan kedua. Benar sekali, pasukan Lunatics berada di pasukan berwarna biru. Manakala SMG akan memulakan langkah mereka di pasukan berwarna merah. Lihat bagaimana Isha Ohana sebentar tadi menghiraukan sahaja keberadaan Miko, lebih memberikan perhatian kepada Stormy apabila menggunakan Tyrant's Revenge beliau. Daripada sudut emblem setup kategori, ada apa-apa yang menarik di sini? Yang lebih menarik adalah daripada pasukan Lunatic, 3 hero yang menggunakan Quantum Charge dekat sini memberikan fokus lebih lagi daripada segi mobility disebabkan mereka tidak ingin terkena combo-combo daripada pasukan SMG dengan lebih mudah. Tapi yang lebih mengisahkan saya untuk pasukan Lunatic adalah kemampuan mereka untuk melakukan pertahanan kalau pasukan SMG ingin melakukan serangan dekat sini disebabkan mereka tak ada kemampuan untuk melakukan clearance wave dengan lebih mudah kalau nak dibandingkan dengan pasukan SMG dengan adanya airstrike, dengan adanya Last Insanity, tak ada masalah pun. Saya nampak Sasa ada tenacity kalau tidak silap saya sebentar tadi. Mungkin risau dengan damage output daripada Bruno ini tersendiri apabila dah melengkapkan item seperti Berserker Fury dengan adanya critical yang cukup tinggi itu yang akan memberikan kesakitan yang besar. Jadi oleh itu langkah selamat dia ambil satu lah tenacity itu. Dia selain daripada itu juga kita boleh katakan sebab sebanyak marksman sekarang pakai tenacity untuk mereka tidak membuat item defense pada awal game. Jadi kalau emblem ini ada dapat memberikan pertahanan sedikit demi sedikit kepada pasukan atau pada goal lane mereka sendiri, jadi kita tak payah nak buat legs deplete. Jadi mereka boleh fokuskan terus pada item damage. Ya, saya setuju. Kebanyakan marksman yang melakukan perkara tersebut sekarang ini untuk mempunyai suasana ataupun situasi yang lebih mudah lagi terutamanya waktu laning. Tapi sekarang ini nampaknya gerakan di bahagian yang tengah. Dan dua terkena, Miko terpaksa untuk keluar dari keadaan tersebut menggunakan flicker. Agak sedikit awal namun daripada Zerah. Wow! Hujan api jatuh daripada langit. Siapa sangka memberikan burst blood kepada Stormy yang sekarang kian. Mungkin kian dekat tapi dia kian jauh sebenarnya. Terpaksa menggunakan Cyclone Ice dibakar-bakar oleh Smooth. Sasa berterbangan tinggi. Diasah oleh dua orang pemain. Namun mana TZ terpaksa terkeluar pergerakan tersebut. Tapi sekarang Sasa masih lagi selamat. Tiada sebarang kill untuk tim SMG buat kali ketiga. Kejut sebentar tadi ada dua kajar dekat bahagian bawah tetapi hampir sahaja Sasa mendapatkan kill ke atas Manak TZ namun tiada damage output yang cukup tinggi untuk beliau menghabiskan apa yang telah diusahakan oleh Sasa. Sabar sebentar, pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan double kill, berjaya untuk mendapatkan tetap pertama, berjaya juga untuk mencolek purple buff daripada pasukan Lunatic. Ini boleh dikatakan kemenangan yang agak besar. Minta maaf, Yuna masih lagi berjaya untuk mendapatkannya walaupun invasi dilakukan oleh Subway sebentar tadi. Tapi still satu ganjaran yang cukup besar di mana 2 kill berjaya untuk didapatkan, Turtle juga berjaya untuk didapatkan dan kerana itu juga lihat bagaimana perbezaan ekonomi di antara kedua pasukan ini. 1,000 gold pada minit yang ketiga sahaja. Dan kalau perkara ini diteruskan, kita boleh pasti SMG akan bergerak lebih agresif ketika ini. Bagaimana dengan Kian yang cukup agresif ketika ini? Terus dikorbankan dengan adanya satu Faded Strike dalam keadaan yang pantas terus memberikan kill ketiga untuk pasukan SMG. Dan cubaan yang baik daripada pasukan Lunatic untuk menyalurkan sebanyak mungkin goal plating kepada Manak TZ sebentar tadi. Tetapi pasukan SMG melakukan clearance wave, melakukan pertahanan dengan begitu baik. Nampaknya untuk Bruno ini, untuk Manak TZ tidak berjaya untuk mendapatkan momentum. Tarikan yang baik daripada Miko. Manak TZ dalam keadaan yang bahaya. Tapi itu dah flying tackle, tak sempat nak lari. Daripada crossbow of Tandang dikeluarkan oleh Sasa. Sekarang Miko pula makan diri. Senjata makan tuan. Yang mana Miko dikorbankan buat kali pertama. 1 kill sagu hati untuk tim Lunatics. Tidak mengapa sebenarnya sebab ganjaran lebih kepada pasukan SMG di mana mereka berjaya jatuhkan gold liner pasukan pihak lawan di mana pasukan pihak lawan Lunatics hanya berjaya untuk mendapatkan Roma saja. Ya, 1 kill pemelasan yang baik tapi lebih berpihak kepada SMG. Deto flicker terus depan. Dia tak gunakan untuk larikan diri tapi Stormy menggunakan skill beliau untuk mendapatkan kill yang ketiga. Sekarang Stormy dah ada rentak. Cuma perlu untuk mengiramakan lagu itu sehingga penghabisan game saja. Kita dapat melihat pasukan Lunatic memiliki fokus yang cukup tinggi kepada Sasa. Tapi mereka jangan leka yang Stormy juga adalah satu aspek membahaya yang perlu dikawal rapi oleh mereka. Kerana daripada tadi kita melihat berjaya untuk mendapatkan kill demi kill dengan agak mudah. Tapi di bahagian purple buff sekarang ini, Kian cuba melakukan sesuatu untuk mempertahankan buff beliau sendiri. Akan tetapi sekarang Manak TZ yang menghadapi masalah. Kekurangan ahli daripada Lunatics di bahagian bawah terpaksa Ishahwana tak boleh nak buat apa-apa. Dia dah melantun-lantun. Tapi tak boleh nak halang 3 orang SMG di bahagian bawah. Kombinasi yang
mudah sebenarnya di antara Miko dan juga Sasa. Seorang menggunakan Divine Judgment membenarkan Sasa untuk mendapatkan crossbow of tank punya stacking untuk dia terbang ke udara demi mendapatkan kill tersebut. Dan perkara ini SMG boleh lakukan berkali-kali apabila Divine Judgment itu dah habis cooldownnya. Yuna, satu pengambilan ataupun pencurian turtle yang kemas daripada beliau. Bijak dan itu yang membenarkan mereka mengejar sedikit perbezaan gol. Tadi adalah 3,000, sekarang ini 2,500. Tapi Sasa menjadi target. Tak ada follow up dan Sasa juga bukanlah target yang mudah disebabkan adanya Purify. Tapi sekarang ini bahagian atas Kian paksa menyelamatkan diri sendiri apabila menadah damage daripada Last Insanity sebentar tadi. Dan Last Insanity itu sangat-sangat menyakitkan dan bahaya sekarang tarikannya berlaku kepada Isha Ohana. Dia nak lari benda tak boleh. Dia berikan peluang saja buy time untuk pasukan Lunatic mendapatkan turret yang pertama di bahagian bawah. Sangat crucial kerana mereka ketinggalan daripada slot kill terlalu banyak. I mean, at least kita lihat Lunatic berjaya untuk mendapatkan turret dekat bahagian bawah walaupun terpaksa membayar harganya dengan nyawa Isha Ohana tersendiri. At least kita lihat bagaimana rotasi bakal dilaksanakan buat Manak Tizi untuk mendapatkan lebihan farming di bahagian atas. I wouldn't say it's a big comeback, tapi adalah sedikit sebanyak ruang untuk pasukan Lunatic nak melakukan comeback ketika ini. Dan sekarang Yuna masuk untuk pertahankan buff, tapi sekarang satu setup yang menarik daripada Subway. Tapi Isha Ohana terperangkap, tak ada lagi tire revenge, terpaksa menggunakan flicker, dibakar-bakar, dipanggang-panggang, jadi barbecue semua LTX sekarang. Tetapi terpaksa untuk melarikan diri, bermain dalam kawasan sendiri pun tidak boleh untuk memberikan satu asakan kepada tim SMG. Walaupun menjadi barbecue tetapi masih lagi tidak menjadi makanan buat ketika ini. Semua pula cuba diberikan asakan pula daripada pasukan Lunatic. Kita memberikan fokus di bahagian atas pula. Adakah Manak Tizi akan berada dalam keadaan yang selamat? Tarikan yang baik dilakukan kepada Isha Ohana, disulami bersama dengan hujan api. Dito pun melarikan diri. Isha Ohana mati di dalam turret sendiri. Begitu sayang sekali lihat bagaimana perkara ini dilaksanakan berkali-kali, berputar semua sebenarnya. Tapi hanya untuk melarikan diri dengan penggunaan Last Insanity tersebut. Namun begitu, Kian merasai kesakitannya sebenarnya. Sasa sekarang ini dua orang cuba untuk mengejar beliau, tapi lihat bagaimana Sasa tiada sebarang masalah untuk menghadapi dua ancaman daripada Manak Tizi dan juga Isha Ohana. Dan kita juga jangan lupa di mana Miko sentiasa bersiap sedia berada dalam kawasan yang berdekatan untuk memberikan bantuan pada bila-bila masa. Tapi sekarang ini, turtle yang seterusnya. Ya, turtle yang mudah untuk diambil oleh Subway walaupun cubaan sekali lagi daripada Yuna dengan Phantom Execution beliau. Masih lagi berpihak kepada tim SMG. Goal lead yang semakin lama semakin besar. 3,000 gol adalah satu jumlah yang tinggi. Sangat-sangat tinggi sebenarnya, dan kita lihat pasukan SMG, dia ada elemen of aggression, ada juga elemen of bermain dengan pasif juga ketika ini. Miko, satu tarikan yang baik daripada Kian, terus dikorbankan. Dan manakala untuk SMG masih lagi untuk berdiri bersama dengan 9 kill, hanya satu berbaki untuk cukup 10. Tapi tarikan Deto kepada seorang pemain Subway tidak mampu, damage tak cukup untuk jatuhkan beliau walaupun dengan adanya tulaman daripada turret. Hampir sama seperti game yang pertama, tetapi untuk game yang kedua disebabkan mereka menggunakan 1-1, mereka perlu menantikan fasa late game terlebih dahulu disebabkan menantikan Sasa untuk mencapai power spike. Tetapi mereka masih lagi mengekalkan dominasi. Wah, satu baik karya yang baik dilakukan oleh Miko sebentar tadi. Cuma by time tapi dia tidak dikorbankan. Hujan api smooth, dia drift kat situ. Tapi ada flicker. Siapa sangka replika tersebut hampir mendapatkan kill. Itu saya pun terkejut. hampir saja Last Insanity plus flicker itu nak mendapatkan kill ke atas Deto. Tetapi Deto cukup bertuah mampu untuk melarikan diri beliau daripada kawasan yang cukup membahaya. Pasukan SMG sekarang ini mendominasi daripada sudut penguasaan map dan juga daripada sudut kutipan kill. Manakala Lunatic, saya nampak daripada sudut Manak Tizi sekalipun, apabila tarikan dah dilakukan, apabila Isha Ohana dah lempar sesiapa dekat dinding, tapi damage daripada Manak Tizi tak dilihat ketika ini. Bukannya tak ada damage, tapi tak diberikan ruang untuk melakukan damage. Itu adalah kelemahan seorang marksman apabila menghadapi high ground hero seperti pasar dekat sini. Dan kita juga jangan lupa, di mana Smooth terus sahaja melakukan zoning juga dengan adanya Last Insanity. Jadi nak kekal berada di bahagian hadapan untuk keluarkan damage ataupun lari untuk menyelamatkan diri sendiri. I mean, kita kena tengok itemization update sebenarnya sebab saya nak nampak ada Berserker Fury dekat tangan Manak Tizi. Saya ingin lihat apa lagi item yang telah dimiliki oleh beliau untuk beliau memberikan bantuan daripada sudut damage. Sebab sekarang ini Manak Tizi seorang watak saja yang mampu keluarkan damage yang besar. Satu tarikan yang baik daripada Tara Race. Pico dikorbankan terlebih dahulu. Tiada lagi Divine Judgment. Dan keluar semuanya daripada extract tersebut. Tapi Sasa sempat untuk korbankan Manak Tizi berterbangan di udara. Namun Yuna tak boleh untuk berikan tindakan susulan. Hanya lari di tampukang meninggalkan 4 pemain untuk kedua pasukan.
Satu berbalas satu. Pasukan SMG itu sahaja memberikan fokus kepada Lord. Tim Lunatic mungkin tak mampu untuk memberikan saingan disebabkan poking. Poking di pasukan SMG buat ketika ini terlalu sakit. Xbox ni hero yang cukup menipu sebenarnya. Tapi sebelum itu, Deto tak boleh nak lari, dia tak ada lagi wings by wings. Terus dikorbankan Smooth. Daripada jarak jauh pun dia boleh untuk membakar Asia Ohana ke mana TZ ke Kian ke, semua dia nampak macam barbecue. Barbecue ni ingatkan saya kepada Mr. Potato. cukup lapar dan cukup kenyang kalau kita berjaya untuk mendapatkan Mr. Potato itu. Tapi lihatlah Smooth ni, dia tak boleh nak dikorbankan langsung. Dengan Firaga Armor, dengan adanya Immortality, dia boleh absorb segala damage yang dimiliki oleh pihak Lunatics. Manakala dia boleh keluarkan juga damage yang cukup besar ke arah pasukan Lunatics. Ini hero cukup menipu. Asia Ohana sekali lagi kita lihat pada Kaptiko. Namun Miko tarik semula. Terbang tinggi sebagai satu permulaan untuk crossbow tank daripada Sasa. Nasib baik semuanya berjarak jauh. Kalau berapat-rapat, dirapatkan soft. Sasa dapatkan banyak kill sebentar tadi. Okey, ada update itemization ni Karakuri. Lihat Manak TZ dan juga Wan. 2.7,000 perbezaan mereka. Cukup jauh ketika ini di antara kedua-dua golek ini. Dan terjawablah soalan saya. Bruno tak cukup lagi damage sebenarnya. Berserker Fury dan juga Husklaw saja. Ya, hanya 2 core item saja yang disiapkan dan ianya pasti belum membenarkan beliau untuk mencapai power spike yang diingini. Tapi kita lihat pasukan SMG juga tak akan memberikan ruang waktu tersebut disebabkan kita melihat di bahagian bawah lot pertama yang dimiliki oleh pasukan SMG. Adakah mereka akan memaksa untuk mendapatkan satu inhibitor threat sekali lagi seperti yang mereka lakukan di game pertama ataupun tidak? Nampak seperti mereka sedang bersiap sedia untuk melakukannya. Ya, patutlah semua susah untuk ditumbangkan. 3,000 gol berpihak kepada dia, lebih daripada kaya saya rasa untuk pasukan SMG. Tapi sekarang ini dengan lot yang cepat untuk ditumbangkan, tapi benefit juga kepada pasukan SMG. 90% kawasan map sekarang berpihak kepada pasukan mereka. Ya, dan lihat keberadaan mereka. Mereka tidak membenarkan langsung pasukan Lunatics keluar daripada kawasan rumah mereka tersendiri. Seolah-olah awak duduk saja dekat sini, awak tunggu saja minion datang untuk mendapatkan farm. Segala jungle kita orang yang miliki ketika ini. Di kandang, dipanggang oleh Smooth buat ketika ini. Mereka terus saja melakukan serangan di bahagian bawah. Satu inhibitor sekali lagi berjaya didapatkan oleh pasukan SMG sama seperti game yang pertama. Dan sekarang ini seperti mengikut speed, mereka menantikan waktu, menantikan minion untuk tiba di bahagian tengah sebelum mereka melakukan serangan yang seterusnya. Ya, menunggu saja saat untuk dicincang. Dipandang daripada luar base. Namun Biko pergi ke depan. Namun dihalang oleh Shahwana. Tapi dia tarik je Shahwana. Tak mengapa. Dia tarik keras macam batu sekalipun. Berbola daging itu nampak macam fishball di tangan Miko. Terus tarik. Korbankan dia Shahwana secara terus dibantu oleh damage daripada pasukannya sendiri. Dan SMG pun tak ada seorang pun terkorban dalam usaha tersebut. Berjaya untuk mendapatkan Ohana, berjaya untuk menjatuhkan sedikit nyawa inhibitor turret dekat bahagian tengah tersebut. Dan apabila mereka tahu mereka dah tak ada skill set, mereka undurkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan farming di kawasan jungle mereka tersendiri. Tapi pada waktu yang sama masih lagi bergerak agresif, masih lagi cuba untuk mengawal penguasaan map berpihak kepada pasukan mereka sendiri. Ini yang kita bincangkan tentang draft pasukan Lunatic. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan clear wave dengan begitu mudah. Itu yang menekan pasukan SMG melakukan serangan menjatuhkan inhibitor dengan lebih mudah lagi. Dan ini perlu diperbaiki untuk masa yang akan datang. Tapi sekarang ni, lihat semua begitu yakin soal diri. Membeli master. Asia Ohana cuba untuk melarikan diri sini. Miko, adakah akan cuba untuk menangkapnya? Ya, agak sedikit berbahaya sebenarnya. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka dah ada lot dekat tangan mereka. Jadi, kenapa mereka perlu untuk bertindak agresif selagi pemain yang ke-6 iaitu Lord belum sampai ke hadapan inhibitor turret mereka? Kembali tenang, menantikan syarat kemenangan mereka. Syarat kemenangan serangan mereka iaitu Luminous Lord dalam perjalanan di bahagian bawah. Kalau kita melihat daripada segi damage dealt defense dekat sini, begitu jauh Smooth dan juga Sasa meninggalkan alih pasukan Lunatic buat masa kini. Seperti yang kita bincangkan untuk Manak TZ, bukan saja tak ada damage, tapi tak ada ruang untuk beliau melakukan perkara tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh pasukan SMG masuk setelah Lord di dalam kawasan rumah untuk pasukan Lunatic sendiri. Tetapi masih lagi untuk fokus kepada turret terlebih dahulu di bahagian top lane. Smooth cuba untuk dapatkan turret yang terakhir, meruntuhkan harapan terakhir untuk pasukan Lunatic mempertahankannya. Yang ada sekarang ini adalah turret crystal, tapi Smooth selamba badak dia jadi dua depan. Dan Kian sekarang terima damage yang besar. Namun kita lihat bagaimana Yuna agresif ke hadapan. Cari lagi di bawah judgment, tapi cukup untuk mengorbankan Yuna. Subway dapatkan kill kegagalan 4 orang sahaja untuk pasukan Lunatic. Pertahankan turret crystal, tapi seorang diikat. Shutdown Tata dikorbankan. 4 lawan dengan 4 sekarang.
untuk pasukan SMG terpaksa untuk merundur. Namun Esha dapat lepas. Esha orang dikorbankan kemungkinan dari Vitality, tetapi dibakar oleh Smooth dari barang jarak jauh. Masih lagi belum berakhir. FDS Strike sebagai pembuka bicara daripada Stormy. Deto yang akan dicari dekat bahagian tepi. Dan lihat bagaimana satu tarikan daripada Miko. Manak Tizi hampir dikorbankan dan letupan daripada Smooth. Double kill. Dua untuk pasukan SMG. Meratakan, menggegam bara api. Mereka mengunci dua mata kemenangan. Dua mata kemenangan bersih untuk pasukan SMG. Winning streak masih lagi diteruskan. Kita sudah ketahui, kita sudah faham. Mereka dah tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memenangi peringkat regular.